Dimulai September 2015, semua penjawat awam yang menerima pembiayaan PT-PTN diwajibkan membuat bayaran balik pinjaman melalui potongan gaji. Walaupun ada pelbagai insentif yang ditawarkan PT-PTN dalam cara pembayaran, masih ramai yang masih berdegil. Baik, 18 Januari ini merupakan tarikh akhir untuk peminjam tampil berunding dengan PT-PTN untuk membuat penstrukturan semula hutang mereka. Dan untuk lebih perincian di studio ketika ini adalah Datuk Samsul Anwar Nasarah. Beliau merupakan pengerusi PT-PTN. Terima kasih Datuk sudi bersama kami. Ya, sama. Baik, antara isu yang paling hangat untuk dibincangkan sebenarnya PT-PTN. Ya. Kalau hangat media sekarang. Baik, kalau baru-baru ini heboh diperkatakan mengenai bayaran balik pembiayaan secara potongan gaji. Kalau Datuk boleh perjelaskan dulu mengenai kaedah ini. PT-PTN terus mau menjadi pembadanan pembiayaan utama pendidikan negara. Kita mau mengajak rakyat supaya dekat dengan PT-PTN dan melihat PTN penting pada semua. Dan tentunya kita mahu memastikan keupayaan kita menyediakan dana kepada pelajar masuk ke universiti. Kita mempunyai pelbagai kaedah untuk membuat bayaran balik kepada penerima pembayar kita. Satu daripada kaedah terbaik ialah melalui potongan gaji. Kita ada kaedah ini, namun demikian kaedah ini nampaknya tidak begitu popular kepada ramai pihak. Sebab itu kita dari masa ke semasa menambah baik sistem kita untuk pastikan supaya kaedah ini menjadi pilihan utama, terutama sekali kepada penjawat awam. Dan bukan hanya kepada penjawat awam, kita juga menyediakan kaedah ini ke mana-mana peminjam kita, termasuklah di sektor swasta ataupun di syarikat JSC kerajaan sebagainya. Maknanya pilihan terbaik yang menyenangkan PT-PTN dan memudahkan penerima pembayar kita ialah melalui potongan gaji. Dan mulai 1 November 2015 sebenarnya potongan gaji boleh terus dibuat melalui PT-PTN, tidak lagi kita melalui lembaga hasil dalam negeri. Ia memberi banyak kemudahan kepada peminjam kita, dan sebab itu saya mengajak penerima pembayar kita yang mempunyai pendapatan tetap memilih kaedah potongan gaji. Ini kaedah yang terbaik yang menyenangkan semua pihak, dan saya percaya banyak manfaat yang boleh kita perolehi melalui kaedah ini. Baik, selain daripada langkah pemotongan gaji ini, apa lagi langkah-langkah yang diambil oleh PT-PTN untuk memastikan peminjam melaksanakan tanggungjawab mereka untuk membayar? Saya suka menyebut bahawa kita sehingga kini telah pun mengeluarkan pembiayaan lebih daripada 54 bilion ringgit. Satu angka yang cukup besar. Dan kerana itu, dari apa keadaan sekalipun, kita mesti melakukan usaha untuk mendapat balik wang yang telah kita beri kepada pelajar. Kita ada apa kaedah, kempen kesedaran melalui media masa sebagaimana hari ini, melalui media alternatif lain, dan kaedah-kaedah menyedarkan peminjam kita dan masyarakat tentang bayar balik. Selain dari itu, kita menggunakan pelbagai kaedah dengan kerjasama, termasuklah dengan kerjasama dengan majikan, pernah kita buat dengan AKPK dan pelbagai pihak lain untuk meningkatkan kesedaran bayar balik. Selain daripada itu, untuk memudahkan bayar balik, kita boleh melakukannya di 75 tempat yang kita ada di seluruh negara. Di pejabat cawangan kita, kalau yang bekerja tidak boleh melakukan waktu kerja, boleh di luar waktu pejabat. Kita ada UTC dan sebagainya. Malah yang paling baik juga, kita memudahkan peminjam kita untuk membuat barang balik melalui kaedah-kaedah melalui internet banking dan sebagainya. Maknanya dari segi kaedah ini sebenarnya tidak ada masalah. Malah kalau kita nak mendapat manfaat, kita nak ajak peminjam kita yang masih lagi meminjam menggunakan kaedah konvensional tukar kepada hujrah daripada 3% ke 1%. Ini sebenarnya langkah-langkah yang kita buat untuk memastikan peminjam kita melaksanakan tanggungjawab untuk membayar balik pinjaman. Kerana kita ada kaunter di banyak bank utama, di Maybank, CIMB Bank, Islamic Bank, Public Bank, RHB Bank, di bank-bank utama, di pejabat pos, juga di beberapa komplek belah, di Tesco, di UTC, di Giant. Maknanya kita telah pergi ke semua tempat. Alasan sebenarnya tidak ada lagi. Yang kita harap ialah kerjasama untuk membolehkan kita bayar balik wang, untuk membolehkan kita bagi kepada pelajar-pelajar baru. Sebenarnya tidak ada alasan
ia boleh dilakukan melalui hujung jari saya sebenarnya. Baik, bercakap mengenai alasan seperti yang dikatakan oleh Datuk tadi. Kalau kita lihat kebelakangan ini, mereka memberikan alasan bahawa dengan kos sara hidup yang semakin tinggi menyebabkan mereka merasakan ansuran bulanan yang terpaksa mereka bayar itu sangat tinggi. Dan apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh peminjam ini? PTPTN faham dengan situasi dan keadaan semasa, dengan kenaikan kos sara hidup dan sebagainya. Tapi kebimbangan PTPTN juga ialah kita tak mampu untuk menyediakan dana secukupnya untuk pelajar-pelajar baru. Hari ini apabila berlaku kekurangan dana sebanyak 350 juta pada November 2014, kita telah membuat potongan 5% kepada pelajar-pelajar ke IPTA dan 5% IPTS. Ia juga membebankan kepada pelajar baru yang terpaksa menambah kos melalui wang sendiri. Sebab itu, sebenarnya ada kaedah yang cukup baik di mana kita boleh membuat pengsusuran dan penjadwalan semula. Maknanya datang berunding dengan kita boleh membuat pengsusuran dan penentuan berdasarkan anggaran 5 hingga 8% daripada jumlah pendapatan kasar. Maknanya kelayakan untuk tempoh bayaran sehingga umur 60 tahun. Yang penting datang berunding dengan kita dan kita buat kaedah ini. Malah, saya minta supaya kita tukar kepada hujrah. Kerana untuk pengsusuran dan perjalanan semula ini hanya kepada yang mengambil skim hujrah ini. Jadi kita minta buat pertukaran ini kerana kita tidak kenakan kos kepada pertukaran kali pertama kecuali yang kedua, ketiga sebagainya. Adakah angkanya harus ditetapkan ataupun angka nilai ringgit itu boleh bertukar setiap bulan? Sebenarnya kalau kita lihat untuk bayar balik ini kalau yang meminjam 10,000 kita kenakan dalam tempoh 60 bulan. 10 hingga 22,000 lebih kurang dalam 120 bulan. Ada tempoh-tempoh tentu. Tapi kita boleh buat adjustment berasaskan kepada keupayaan. Yang penting ia tidak membebankan pembayar kita dan tidak merugikan kita. Jadi kita buka kerana kita mengamal konsep musra pelanggan. Yang menjadi masalah pada kita ialah apabila mereka langsung tidak mau berunding dengan kita. Jadi saya nak seru dalam ruang ini datang berunding dengan kita dan kita boleh membuat pelusuran tapi mereka kena hadir sendiri ke pejabat kita di mana-mana di seluruh negara ini. Saya ingat ia tidak banyak masalah kerana kalau dia membayar balik secara konsisten dia akan mendapat pelbagai faedah lagi kepada mereka sebenarnya. Baik, adakah itu juga yang telah memaksa pihak PT PTN untuk mengenakan potongan gaji mandatori yang diambil terhadap peminjam baru-baru ini? Ya, baru-baru ini heboh tentang potongan gaji mandatory yang kita buat. Sebenarnya apabila kita berjumpa dengan QPAC terfaham dengan apa yang kita lakukan. Ia sebenarnya dilakukan bukan tindakan terburu-buru atau tergesa-gesa dibuat oleh PT-PTN. Sebenarnya kita hanya lakukan ini sebagai langkah terakhir setelah pelbagai langkah yang kita buat tidak berjaya dan tidak mampu untuk menarik mereka komit untuk membuat pembayaran balik hutang. Sebab itu tindakan potongan gaji mandatory kita lakukan kepada mereka. Namun kepada mereka yang langsung tidak kepada membayar. Mereka yang langsung tidak membayar. Iaitu sebenarnya kalau kita lihat pada rekod kita ada 277,000 kaki tangan awam yang meminjam kepada PT-PTN. Di kalangan mereka ada 25,000 yang tidak membayar kepada kita. Tapi di kalangan 25,000 itu ada lebih kurang 3,153 orang yang langsung tidak mau membayar, tidak membunuh sebagainya. Di kalangan mereka yang kita kenakan mandatory. Walaupun kita telah pulangkan semula wang tersebut, tetapi sebelum 18 hari bulan ini, mereka mesti berjumpa dengan kita kerana persetujuan telah pun kita capai dengan QPAC untuk kita mengambil juga tindakan kerana kita nak jaga bukan hanya kepada mereka, kita nak jaga 277,000 kaki tangan awam yang sedia ada meminjam dan ramai lagi kaki tangan awam yang nak masuk universiti juga nak minjam kita dan anak-anak kaki tangan awam yang kita anggarkan lebih ramai daripada itu. Jadi untuk memastikan mereka juga mendapat dana secukupnya, maka kita harap kita dapat pulang balik wang lebih kurang 28 juta daripada 3,193 peminjam. Langkah mandatory ini kita akan laksanakan juga selepas kalau kita lihat 18 Januari ini langkah-langkah kita ambil tidak berjaya. Selain langkah mandatori itu daripada potongan gaji, kalau dari segi penguatkuasaan pula bagaimana? Adakah mereka akan dikenakan tindakan? Saya ingin menyebut di sini bahawa kita melakukan pelbagai kaedah untuk mendapat bayar balik. Kaedah yang kita lakukan pada awal memang
kaedah yang masa pelanggan untuk membolehkan kita masih sama-sama boleh merunding. Tetapi jika langkah-langkah ini tidak berjaya, kita terpaksa juga membuat langkah-langkah penguasaan. Saya nak sebut di sini bahawa kita senarai hitamkan peminjam kita kepada immigration sehingga November 2012 kita telah senaraikan 167,880 orang. Terlalu banyak. Peminjam kita yang tidak membayar. Dan kita juga pernah mengambil tindakan mahkamah sehingga 30 November 2015 juga ada 113,088 peminjam kita disaman. Tapi sebenarnya ia masih lagi lembut berbanding dengan banyak institusi agensi lain yang juga memberi pembiayaan pinjaman kepada pelajar. Sebab itu saya suka menyebut bahawa kita masih lagi bersikap masa pelanggan. Seboleh-bolehnya kita tidak mahu mengambil tindakan-tindakan penguasaan ini kerana kita mahu berunding dengan mereka. Tetapi kalau langkah yang kita buat itu tidak berjaya, kita terpaksa mengambil tindakan ini walaupun tidak popular kerana kita mahu menjamin supaya kita mampu menyediakan dana secukupnya kepada pelajar berikutnya. Kerana dalam setahun kita perlukan 5 bilion ringgit. 5 bilion ringgit. 5 bilion ringgit, angka yang besar untuk menyediakan kepada 200,000 pelajar baru dan 400 pelajar sedia ada universiti. Angka ini cukup banyak. Dalam tempoh 5 tahun untuk capai sebuah negara maju, kita perlukan 25 bilion lagi daripada sekarang. So tentu kita bimbang kalau kita tidak dapat mengutip wang yang kita bagi pinjam pada pelajar, kita terpaksa mengambil daripada institusi kewangan, ia akan membebankan negara. Baik, ini kalau kita bercakap mengenai mereka yang sudah bekerja penjawat awam dan mungkin juga bekerja dalam bidang swasta. Tetapi bagaimana dengan mereka yang graduan, yang langsung tidak bekerja dalam tempoh setahun, 2 tahun dan 3 tahun? Bagaimana mereka ingin membayar balik sedangkan tiada pendapatan langsung, Datuk? Kalau mengikut peraturan kita, mereka wajib bayar selepas 6 bulan tamat belajar. Itu peraturan yang kita ada. Dan tempoh bayar balik ini sebagaimana saya sebut tadi bergantung pada jumlah. Ada 60 bulan, 120 bulan, ada 180 bulan, ada 240 bulan. Bergantung pada jumlah pinjaman mereka. Kita faham dengan situasi dan keadaan ini. Sebab itu yang kita mahu ialah mereka datang bertemu dan berunding dengan kita untuk kita bincangkan kaedah terbaik bagaimana kita mahu menyelesaikan keadaan ini. Yang menjadi masalah kepada kita adalah apabila peminjam yang kita langsung tidak mahu berhubung dan membiarkan bila surat sampai, notis sampai dan sebagainya, mereka membiarkan tanpa datang berunding dan menyatakan masalah kepada mereka, kepada PTPTN. Sebab itu kita harap dan saya nak wawarkan dalam ruang ini, jika ada apa-apa masalah, datang berunding dengan kita dan kita boleh menyusun dan membuat susuran yang terbaik. Kita mahu supaya kebaikan dapat mereka pulih dan juga tidak merugikan PTPTN. Yang penting datang berunding dengan kita. Baik Datuk, kalau langsung tidak membuat bayaran dalam tempoh yang lama, adakah jumlah bayaran balik pinjaman itu akan semakin meningkat kalau kita katakan kadar faedah? Ya, kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk datang berunding dan berbincang dengan kita dan tidak melihat apa juga inisiatif yang kita berikan, dia mungkin akan memberi masalah. Sebab itu, saya nak bagi contoh. Ramai di kalangan kita hari ini dalam Facebook dan sebagainya menyebut bahawa pinjaman mereka langsung tidak berubah walaupun bayar dan sebagainya. Kerana mereka masih lagi menggunakan pakai sistem konvensional. Tidak bertukar pada hujrah dan sebagainya. Yang penting bagi kita, bagi peminjam, saya minta supaya mereka datang berbincang dan berunding dengan kita. Saya percaya bila datang berbincang, ia boleh berungkai dan menyelesaikan banyak masalah yang mereka hadapi. Kalau boleh Datuk huraikan atau perjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk hujrah ini. Sebenarnya, hujrah ini kita buat satu kaedah yang terbaik untuk mengurangkan kos pentadbiran. Daripada 3% kepada 1%. Mulai 1 Jun 2008 tempoh hari. Jadi maknanya sebelum ini ada peminjam kita sebelum 2008 dia menggunakan kaedah konvensional 4% sebagainya. Tapi selepas 1 Jun 2008 kita menggunakan hujrah. Maknanya daripada 3% boleh turun kepada 1%. Ini satu yang amat baik kepada peminjam. Sebab itu saya nak menyeru, kita belum sampai lagi sasaran untuk meminta supaya peminjam kita tukar
bersistem ini. Kalau dia tukar bersistem ini, dia akan banyak mengurangkan jumlah pinjaman mereka dan memberi kebaikan. Sebab itu, mereka kena datang sendiri dengan ke pejabat PTPTN untuk membuat pertukaran ini, kerana ia memang memberi manfaat kepada penerima pembayar kita. Baik, kalau melihat kepada sistem Hutra ini, sejak 2008 sehingga kini, kalau Datuk boleh kongsikan angka peratus yang telah bertukar kepada sistem ini? Kita angka yang tepat tidak ada di tangan saya, tapi kita belum lagi mencapai sasaran yang kita kenaki lah. Sebab itu kita nak galakkan mereka datang berjumpa dengan kita. Ini satu yang amat baik, yang memberi banyak kebaikan. Sebab itu hari ini kalau kita tengok di media alternatif, banyak bercakap soal kos pentadbiran tinggi dan sebagainya. Sebenarnya mereka tidak bertukar kepada hujrah ini. Sebab itu tukar. Ia boleh dilakukan oleh mereka sendiri. Kita di PTPTN tidak boleh membuat pertukaran itu tanpa kebenaran daripada peminjam kita. Sebab itu saya wawarkan dalam rancangan ini untuk mereka datang dan mengambil peluang yang diberikan oleh PTPTN. Ini terbaik yang PTPTN sediakan. Dan saya percaya rugi kepada mereka yang tidak mengambil peluang ini. Dan Datuk, boleh atau tidak seseorang itu membatalkan potongan gaji dengan alasan ingin membuat pembayaran sendiri? Kita sebenarnya mahu seboleh-bolehnya mereka membuat potongan gaji. Tapi kalau mereka dah membuat perjanjian membuat potongan gaji, ia tidak boleh lagi menukar pada kaedah lain lah. Sebab ini kaedah yang terbaik yang disediakan. Tapi kalau mereka mau membayar sekaligus, ya lebih baiklah. Jadi yang pentingnya, saya minta supaya kepada pejabat awam, kepada mereka bekerja, pilihlah kaedah pembayaran melalui potongan gaji. Ini kaedah yang terbaik yang memang beri manfaat kepada mereka. Jika perjanjian telah kita menteri, saya percaya ia akan beri kebaikan kepada bersama kepada kita. Dan jika mereka ingin membuat bayaran secara penuh, ada atau tidak potongan ataupun imbuhan yang akan diberikan kepada mereka? Sebelum ini kita memang menyediakan insentif sebagaimana diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet sebelum ini. Kita pernah bagi 20% potongan, tetapi ia tidak kita lanjutkan sekarang. Tapi walaupun demikian, kepada mereka yang nak membuat bayaran balik secara penuh, kita ada kaedah-kaedah juga yang juga boleh memberi manfaat kepada mereka. Sebab itu saya sebut beberapa kali sini, yang penting bila datang berjumpa dengan kita. Ada kaedah yang boleh kita tawarkan yang terbaik dan boleh memberi manfaat kepada mereka sebenarnya. Sebab itu datang berjumpa dengan kita. Kita buka pintu untuk sebarang rundingan. Telah dimuktamadkan 18 Januari ini merupakan tarikh akhir yang diberikan oleh PTPTN. Baik, bagi mengakhiri temu bual ini, mungkin sedikit nasihat daripada Datuk ataupun mungkin ingin dikongsikan portal rasmi yang boleh didawati oleh mereka di luar sana. Saya harap rakyat beri peluang kepada PTPTN untuk berfungsi sebagai pembiaya utama pendidikan dalam negara ini. Kita bagi kepada tak kurang 200,000 pelajar baru. Bayangkan jika kita tidak boleh berfungsi sebagai pembayar utama, ke mana 200,000 pelajar baru nak masuk ke universiti? Sebab itu kita mahu supaya rakyat melihat PTPTN ini penting untuk masa depan pendidikan anak-anak mereka. Dan gunakan ruang terbaik, dan jika ada masalah datanglah hubungi kita. Dan untuk itu kita boleh mendapat maklumat dan mendapat apa juga sumber information PTPTN melalui kaunter kita di seluruh negara, dan kita juga boleh melayari portal rasmi PTPTN www.ptptn.gov.my. Kita ada iCare PTPTN, kita ada hotline PTPTN pun ada, Facebook rasmi PTPTN pun ada, Twitter pun ada, dan pelbagai kaedah kita sediakan sebenarnya. Jadi dari segi maklumat, saya ingat tidak ada masalah sebenarnya. Malah kita sentiasa menambah baik perkhidmatan kita, dan kita memang sedang berusaha untuk kehadapan untuk standing dengan mana-mana institusi kewangan lain atau mana-mana agensi pembiaya pendidikan dalam negara ini. Yang penting kita harap menjadikan PTPTN ini rakan untuk masa depan pendidikan anak-anak kita. Baik, apa yang dapat saya rangkumkan dalam topik kita pada hari ini adalah mereka yang telah membuat pinjaman harus
menjalankan tanggungjawab anda untuk membayar balik bagi memberi peluang mereka yang di luar sana untuk melanjutkan pengajian ke universiti swasta ataupun tempatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dato' Samsul Anwar Nasara. Beliau merupakan pengerusi PT-PTN kerana sudi bersama Nasional 1 pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama.